Dia masa kempen pilihan raya memang kita berhenti letak terak, cakap 15 minit, saya akan pergi ke tempat seterusnya iaitu Tanjung Malim. Cuma Ulu Selangor ialah dalam perjalanan ke Tanjung Malim, dan Ulu Selangor juga ialah salah satu daripada kerusi yang kita perlu menangi untuk menang ke Putrajaya. Tadi YB Lee ada bercakap adun Kuala Kubu Baru, dan kita berhenti dalam pukul 7 suku sebelum maghrib lah. Kepada yang hadir, terima kasih. Saya sebelum ini pernah jadi wakil rakyat, sekarang menganggur. Kalau tak kena cara, insyaAllah akan jadi bakal banduan. Tapi tak adalah teruk sangat kerana keadaan itu sama juga dengan Najib pun macam tu juga Pak Cik. Najib dulu Perdana Menteri, sekarang Najib menganggur. Tak kena cara, kalau kita menang, Najib pun akan jadi bakal banduan. Jadi keadaan saya tak ada banyak beza dengan Najib lah. Kalau orang beritahu, lebih kurang sama. Sebab itu kalau tengok menteri-menteri sekarang, menteri-menteri pun sekarang sedang berlatih untuk buat kerja lain. Kot-kot kalau dia kalah. Yang terbaru saya tengok semalam, kalau tengok di Putrajaya, ada 2 orang menteri sedang berlatih untuk buat kerja baru, mencuba percubaan perniagaan baru. 2 orang cuba jadi jual ayam dekat pasar. Ada tengok semalam? Semalam di Putrajaya, Kunan, sebelum ini Menteri Wilayah, dan juga Datuk Hamzah Zainuddin, sebelum ini Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kepenggunaan dan Koperasi KPDN KK. Sekarang BN dia tak buat program masa pilihan raya selain daripada program yang cuba rasuah rakyat dekat-dekat pilihan raya ni. Dia akan buat jualan sentuhan rakyat besar-besaran. Cuma tempat lain tidak seteruk di Putrajaya semalam. Semalam menteri sendiri datang, dan menteri sendiri yang lelong, menteri sendiri yang umumkan oleh kerana dia menteri dan dia yang jual ayam, maka harga ayam telah diturunkan sehingga menjadi RM5 seekor. Ada ayam dekat Ulu Selangor harga RM5 seekor. Sebab itu saya nak nasihat kepada yang mendengar di luar, kepada saudara-saudari yang singgah mendengar sementara ini. Sekarang kita dah tahu harga barang hanya akan turun 2 kali saja. Kalau orang tanya saya macam mana nak menurunkan harga barang, ada 2 kali saja harga barang akan turun. Sekali ialah masa pilihan raya. Sebab masa kempen pilihan raya 2-3 minggu ini, orang-orang UMNO yang sebelum ini menteri ini, dia akan janji macam-macam untuk turunkan harga barang. 5 tahun dia telah menyebabkan harga barang naik. Masuk 2 minggu sebelum pilihan raya, dia boleh buat. Dia tunjukkan macam mana harga ayam pun boleh diturunkan sampai jadi RM5 seekor. Itu kali pertama. Jadi masalah dia ialah pilihan raya ni berlaku sekali 5 tahun je. Kempen pilihan raya pun 2 minggu untuk tempoh 5 tahun. Jadi hanya dalam 2 minggu ini je lah kawasan-kawasan yang menteri-menteri kanan UMNO bertanding dapat harga ayam murah. Kecuali Sani jadi Perdana Menteri, Sani buat pilihan raya tiap-tiap bulan. Jadi tiap-tiap bulan kita akan dapat harga ayam RM5 seekor. Kalau keadaan itu tak mungkin berlaku, kita tahu pilihan raya sekali 5 tahun je. Cara kedua menurunkan harga barang ialah kalau kita tukar kerajaan dan pilih Pakatan Harapan. Sebab bila Pakatan Harapan menang, ada beberapa perkara yang boleh dibuat serta-merta, termasuklah mansuh GST, termasuklah turun harga minyak, termasuklah kembalikan subsidi, dan cara-cara yang seperti inilah yang akan boleh menurunkan harga barang bagi bertahun-tahun akan datang. Kalau orang-orang rasa baiknya UMNO menurunkan harga barang, lelong ayam RM5 seekor, kalau suka sangat, saya ada nasihat yang baik kepada pengundi-pengundi di kawasan-kawasan yang Menteri UMNO bertanding. Ni kawasan yang timbalan Menteri MIC ni. Saya tak tahu dia nak turunkan harga apa. Kod-kod lepas ni dia turunkan harga ayam, minta harga ayam RM6 seekor lepas ni.
Kalau di kawasan-kawasan yang menteri-menteri Barisan Nasional ni bertanding, dia boleh turunkan harga dengan baik. Saya nasihatkan dan cadangkan, kalau nak harga ayam kekal RM5 seekor, cara dia paling mudah. Bagi Kunan, bagi Datuk Hamzah Zainuddin kalah pilihan raya supaya dia jadi tokek ayam. Biar dia jual harga ayam RM5 sampai bila-bila. Macam tu lebih baik, dia boleh turunkan. Saya tak ada kebimbangan bahawa kita boleh merampas Hulu Selangor. William, orang nak sembahyang dah William. Lepas ini saya akan singgah di Selayang sebentar untuk kawasan YB William. Saya nak beritahu dalam tempoh yang begitu terhad, 5 minit, 6 minit sebelum kita berhenti untuk saya nak beritahu bahawa walaupun Hulu Selangor ini dirampas kembali oleh Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil 2010, kemudian P. Kamalan Alden berjaya mengekalkan kerusi ini dalam pilihan raya umum yang lepas. Kalau dilihat kepada peralihan pengundi Melayu, dicampur pula dengan pengundi bukan Melayu yang Cina, kekal 80% dengan Pakatan Harapan. Pengundi India yang ada 22% di Hulu Selangor, paling kurang 50 dengan Pakatan Harapan. Dalam keadaan begitu, saya tak nampak ada masalah untuk Pakatan Harapan menang Parlimen Kuala Selangor, insya-Allah. Hulu Selangor, Kuala Selangor pula. Hulu Selangor. Saya ceramah banyak sangat, sebentar kat Kuala Selangor, sebentar kat Hulu Selangor. Dalam keadaan Parlimen Hulu Selangor, pengundinya lebih kurang 60% Melayu, 40% bukan Melayu. Kerusi-kerusi sebegini, terutamanya dengan peralihan undi Melayu kebelakangan ini, insya-Allah Pakatan Harapan akan menang Hulu Selangor lepas ni. Saya tak ada masalah, saya rasa kita boleh menang. Yang kita nak usahakan ialah bukan saja kita menang Hulu Selangor, bukan saja kita pertahankan Kuala Kubu Baru, kita juga pastikan di Hulu Selangor ini kita menang 4-0. Parlimen kita menang, Batang Kali pun kita menang, kita pertahankan Kuala Kubu Baru dan insya-Allah kita juga menang Dun Ulu Bernam. Jadi sebab itu, untuk itu berlaku, saya turun awal, singgah awal, kerana awal-awal ini kita perlukan seberapa ramai kawan-kawan penyokong untuk mula bergerak sederap. Kerana sebenarnya kita berhadapan yang lebih besar dengan penipuan pilihan raya. Untuk kita kalahkan penipuan pilihan raya, kita perlukan orang ramai yang mahukan perubahan, supaya mereka boleh jadi ejen kira undi, mereka boleh tolong bantu. Kalau UMNO nak buang bendera kita, kita pertahankan bendera kita untuk pastikan kempen dari rumah ke rumah. Sebab Hulu Selangor ni besar, lagi besar daripada Melaka. Kita perlukan ramai orang di ketiga-tiga Dun supaya kempen itu berlaku serentak. Sebab itu saya singgah sebentar insya-Allah untuk bagi semangat, untuk bagi kata-kata nasihat dan panduan. Kalau kita mula dengan lebih awal, saya rasa tidak ada masalah. Hulu Selangor bukan saja menyumbang 1 kerusi parlimen ke Putrajaya, Ulu Bernam, Batang Kali dan juga Kuala Kubu Baru akan menjadi kerusi-kerusi yang menambahkan lagi majoriti kita di Selangor. Saya doakan saudara-saudari, adik kakak semua yang mendengar, terima kasih, sekarang pun dah lewat petang. Saya doakan dalam tempoh sebulan ini, kalau UMNO bagi ayam, ambil ayam adik. Kalau boleh minta lembu sekali. Kalau dia bagi duit, ambil duit, tak ada masalah. Kalau dia janji nak bagi BRIM, dengar boleh, percaya tak boleh, sebab duit tak ada. Kalau yang Felda, dia janji nak bagi 5,000, betul, dengar boleh, bagi suruh dia bayar deposit dulu. Dia kata nak bayar RM5,000 kalau dia menang, pakcik suruh dia bayar deposit dulu, bayar RM4,000 dulu. Kalau dapat RM4,000 tu pakcik nak undi tu terpulang kat pakcik lah. Saya rasa dia tak ada duit. Sebab itu dia kata menang dulu, baru dia nak bagi RM5,000 kepada peneroka-peneroka Felda. Yang akan berlaku begini,
Dia janji macam-macam, harga ayam turun, harga ikan turun, kereta api siap. Dia janji macam-macam. Keadaannya, kalau dia menang, dia janji 10, dia bagi setengah, tetapi harga barang, GST, cukai dan lain-lain akan dinaikkan. Dan pada ketika itu, Tun Mahathir pun dah tua sangat dah. Datuk Seri Anwar besar kemungkinan tidak akan dibebaskan, kekal dalam penjara. Saya memang betul lah, saya berjiran dengan Anwar kot dalam penjara. Saya ada 4 tahun hukuman penjara dan juga 5 tahun lepas itu yang tidak boleh terlibat dalam politik. Itu pun saya ada 12 lagi dakwaan-dakwaan yang belum jatuh hukuman. Campur. Saya memang akan tua dalam penjara silat-silat hari. Jadi sebab itu keputusan terpulang kepada saudara-saudari, kalau nak harga barang yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, nak kita mula hantar pekerja-pekerja asing balik ke negara secara berperingkat-peringkat, bagi peluang pekerjaan yang gaji lebih baik. Kerana kita boleh naikkan gaji ke undang-undang, cara terbaik dia ialah tukar kerajaan, bagi ayam ambil, bagi duit ambil, menteri bagi kereta ambil, kalau dia minta nak bagi rumah pun ambil rumah sekali. Undi kita tetap akan undi Pakatan Harapan, boleh? Saya kena berhenti dekat sini. Saya jerit Pakatan, saudara-saudari jerit Harapan, boleh? Saya nak jerit pun suara tak ada. Saya sebut perlahan-lahan Pakatan, saudara-saudari jerit Harapan kuat-kuat, boleh? Pakatan? Tak kuat dia tu, saya lagi kuat. Pakatan? Pakatan? Terima kasih. InsyaAllah saya akan datang lagi dalam tempoh berkempen ini ke Hulu Selangor pada waktu malam supaya kita boleh berceramah dengan lebih panjang. Hari ini saya ketuk pintu dan cuba panaskan suasana saja. Saya doakan yang terbaik. Terima kasih. Sese Nandri Wanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.